Perkembangan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 665 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini. Sementara itu, tidak ada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan 144 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya turut mengongsikan 2 kes aktif dan kes yang sembuh 139 orang. Sejak Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori ialah 4,624 orang. Dan jumlah ujian virus SARS-CoV-2 iaitu jumlah ujian yang dilaksanakan dalam tempoh 24 jam ialah 357 sampel dan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 50,693 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. 12 buah premis perniagaan di negara ini dikenakan denda kompaun keseluruhannya sebanyak RM2,000 kerana didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kesalahan tersebut didapati semasa operasi Merati dijalankan pada 17 Ogos hingga 23 Ogos di premis-premis perniagaan di keempat-empat daerah oleh para pegawai penguatkuasaan kesihatan dari Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Operasi Merati dijalankan di premis makanan, kafe internet, establishmen kecantikan dan kesihatan serta kedai gunting di kawasan-kawasan perniagaan seperti berikut. Semasa operasi itu, sebanyak 38 premis perniagaan telah diperiksa yang mana terdiri dari 31 premis makanan, 1 kafe internet, 2 kedai gunting dan 4 establishmen kecantikan dan kesihatan. Antara kesalahan-kesalahan yang dikenakan denda kompaun adalah seperti berikut. Premis-premis berkenaan termasuklah pengendali dan penyedia makanan dan tukang gunting rambut serta salon kecantikan tidak memakai sungkup muka atau face mask, tidak menyediakan hand sanitizer, tiada pemeriksaan suhu badan dan menyediakan hidangan secara buffet yang tidak mengikut garis panduan yang dikeluarkan. Unit Penguatkuasaan Kesihatan juga menasihati kepada pelanggan-pelanggan premis untuk menggunakan aplikasi Blue Health jika didapati tidak menggunakannya semasa mengunjungi premis dan memberi teguran kepada pelanggan-pelanggan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial seperti penyerakan fizikal semasa berada di dalam premis perniagaan. Kementerian Kesihatan sekali lagi menekankan dan mengingatkan orang ramai terutama sekali para pengurus dan kekitangan premis-premis perniagaan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya serta terus melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di premis perniagaan masing-masing. Penularan pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada kehidupan manusia. Ia memerlukan motivasi dan semangat juang yang tinggi untuk meneruskan kehidupan, termasuk membiasakan norma-norma baharu dalam pelbagai aspek. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam Forum Ma'al Hijrah sempena sambutan awal tahun 1442 Hijrah anjuran pasukan polis di Raja Brunei. Forum diadakan di Surau Ibu Pejabat Polis Gadong pagi tadi. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Erwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Forum Al-Hijrah bertajuk Islam dan Pandemik COVID-19, Norma Baru serta Umat Islam disampaikan oleh 2 orang ahli panel iaitu Dr. Haji Hambali bin Haji Jaili, Pengarah Pusat Penantaran Ilmu dan Bahasa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Dayang Nurhayati binti Abdul Rahman, Penolong Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga hadir Pangeran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pangeran Haji Abdul Hamid, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Pagi tadi, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis seumpamanya di bangunan arsip Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Sambutan seumpamanya bertujuan untuk memeriahkan hari-hari kebesaran Islam di samping memupuk kerjasama dan silaturahim dalam kalangan warga kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya. Hadir Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Pengeran Haji Muhammad Hasnan bin Pengeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta timbalan-timbalan Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan. Majlis diisikan dengan ceramah berkisar mengenai tema sambutan awal tahun hijrah kebangsaan iaitu generasi berilmu, beramal dan berakhlak memacu pembangunan umat yang disampaikan oleh Haji Awang Muhammad Naqib bin Haji Awang dari Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Jadi mengikut beberapa perkara tentang hijrah itu sendiri. Ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan kepada istiqat. Mula-mula saya pesan diri saya dan baru pada istiqat, iaitu pelbagai pihak di negara ini juga mengadakan majlis sambutan awal tahun 1442 Hijrah. Kembali selepas ini. Ciri-ciri kecemerlangan yang perlu ada dalam diri setiap manusia untuk menjadi umat yang cemerlang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat antara yang disentuh semasa ceramah khas hijrah di Universiti Brunei Darussalam UBD. Ceramah khas hijrah anjuran unit kerohanian dan khidmat masyarakat bahagian hal ehwal pelajar UBD itu berlangsung petang tadi. Ada sisi cemerlang itu tadi dikenali sebagai generasi X. Hadir Datin Dr. Hajah Anita bin Nurul Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Ceramah khas hijrah bertajuk Generasi Cemerlang di Sisi Allah Bagaimana Caranya disampaikan oleh Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Mulok, penolong pensyarah dan timbalan pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan KUPSB. Lebih 100 orang peserta menghadirinya yang terdiri dari para pensyarah, pegawai dan kaki tangan serta mahasiswa dan mahasiswi UBD. Guru berperanan sebagai ejen sosialisasi dan lidah kerajaan bagi menyampaikan ilmu yang benar dan membantu kerajaan dalam memenuhi dan mencapai hasrat serta matlamat negara. Menekankan perkara tersebut semasa menyampaikan tazkirah khas bertajuk Generasi Hijrah sempena sambutan awal tahun 1442 Hijrah petang tadi, Rais College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan KUPSB berkata, dalam era revolusi industri 4.0 ini, dengan kemajuan teknologi maklumat, guru bertanggungjawab untuk menggunakan nikmat yang dianugerahkan untuk menjana ummah yang lebih kuat dengan menyebarluaskan ilmu Islam yang benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dr. Haji Adnan bin Haji Basar juga menyentuh peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kaum muhajirin sanggup setia bersama baginda walaupun dalam keadaan diseksa dan miskin, malah semakin bertambah ilmu mereka kerana bersama Rasulullah. Ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah katanya menjadi ikutan kerana baginda adalah orang yang benar ilmunya, amalan dan akhlaknya. Generasi muda yang bersemangat tinggi dalam menuntut ilmu dengan sumber yang benar dan sentiasa kuat menegakkan agama Islam di kala senang dan susah katanya adalah sangat diperlukan negara. Majlis disurikan dengan pertandingan Haya Bid Dakwah peringkat akhir yang dimenangi oleh Awang Muhammad Zawawi alias Muhammad Syahmi bin Haji Abdul Majid, mahasiswa program Sarjana Muda Perguruan Agama dengan pidato bertajuk Dakwah Rasulullah. Acara diungkayahkan oleh Expo Kesenian dan Kebudayaan Islam serta Expo Keagamaan dan Takmir Surau Majlis Perwakilan Pelajar KUPSB.
Mencari iktibar dari hijrah Rasulullah SAW dengan mendekatkan diri kepada Allah antara intipati ceramah sempena sambutan awal tahun 1442 Hijrah anjuran Politeknik Brunei. Ceramah bertajuk Taqarrub Ilallah juga menghuraikan mengenai bagaimana menjalankan urusan dunia untuk keluarga, bertugas dengan rakan kerja dan bermuamalah dengan manusia. Majlis diadakan di Politeknik Brunei di Jalan Ong Somping, Bandar Seri Begawan. Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ceramah berkenaan disampaikan oleh Pengeran Dr. Haja Nur Ashikin binti Pengeran Haji Petra, Pensyarah Institut Pendidikan Sultan Hassan Al-Bolkiah Universiti Brunei Darussalam. Hadir Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pemangku Pengarah Politeknik Brunei. Majlis seumpamanya bertujuan menyemarakkan Hari Kebesaran Islam melalui ceramah khas yang dikhususkan kepada pelajar-pelajar Politeknik Brunei bagi mendukung hasrat negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Biro Kawalan Narkotik BKN berjaya mematahkan kegiatan pengedaran dadah di 2 tempat berasingan pada 17 Ogos 2020. 3 orang lelaki, 1 tempatan dan 2 warga asing ditahan pada kejadian pertama di Kampung Kulap. Manakala seorang perempuan tempatan berjaya ditahan di tempat kejadian kedua di Kampung Rimba. Suspek-suspek berumur dalam lingkungan 25 ke 53 tahun. Di tempat kejadian pertama Kampung Kulap, BKN menemui beberapa paket-paket plastik berisi ketulan habla dipercayai dadah jenis syabu dadah kelas A melebihi 17 gram yang dianggarkan bernilai melebihi RM3,500. Antara barang lain yang dirampas ialah alat perkakas yang dipercayai digunakan untuk menghisap dadah, 1 timbangan digital dan paket-paket plastik kosong, telefon bimbit yang mana kesemuanya dipercayai digunakan untuk kegunaan aktiviti penjualan dadah serta wang tunai berjumlah RM1,200 yang dipercayai hasil dari aktiviti pengedaran dadah. Manakala di tempat kejadian di Kampung Rimba, BKN menjumpai 1 paket plastik berisi ketulan habla dipercayai dadah jenis syabu dadah kelas A dan alat perkakas yang dipercayai digunakan untuk menghisap dadah. Turut dijumpai 193 kartun rokok pelbagai jenama dan telah diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. 2 suspek mempunyai rekod kesalahan lama di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27. Tangkapan tersebut masih dalam siasatan di bawah beberapa kesalahan dan Seksyen Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27. Sebarang maklumat mencurigakan berhubung kegiatan penyalahgunaan dadah boleh menghubungi talian 244-8877 semasa waktu pejabat atau hotline 8777-444 selepas waktu pejabat atau email ke ncb@narcotics.gov.pn. 2 lelaki rakyat tempatan ditahan bagi siasatan lanjut kerana disyaki memiliki barang-barang tegahan yang menyalahi undang-undang. Mereka ditahan hasil operasi pencegahan jenayah dan sekatan jalan raya oleh anggota pasukan polis Diraja Brunei di kawasan Jalan Labu, Temburong. Timbalan Penguasa Polis Pengeran Saifuddin bin Pengeran Yusof, Pemangku Pegawai Pemerintah Daerah Polis Temburong seterusnya menjelaskan mengenai penahanan kedua-dua lelaki terbabit. Anggotaan Daerah Polis Temburong telah berjaya menemukan sejumlah 2,040 kartun rokok pelbagai jenama hasil daripada operasi pencegahan serta sekatan jalan raya yang dikendalikan di kawasan Jalan Labu Temburong. Daripada operasi yang dijalankan telah menemukan sebuah kenderaan jenis van yang mencurigakan diletakkan di kawasan berdekatan dengan pusing keliling Jalan Labu. Pihak polis segera mendekati dan setelah membuat pemeriksaan telah mendapati van tersebut dipenuhi dengan barangan tegahan iaitu rokok pelbagai jenama. Turut ditemui semasa pemeriksaan ialah peralatan-peralatan yang dipercayai digunakan bagi penyalahan gunaan dadah. Hasil daripada pemeriksaan tersebut, 2 orang suspek lelaki warga tempatan yang berusia sekitar umur antara 27 hingga 37 tahun ditahan bagi siasatan lanjut. Suspek berserta kenderaan dan barangan rampasan dibawa ke Balai Polis Temburong
dan peralihan siasatan akan diserahkan ke Jabatan Custom dan Excise Diraja dan Biro Kawalan Narkotik bagi tindakan lanjut. Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan EDPSGO dan Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Pengurusan Pertengahan EDPMMO merupakan program utama di bawah Projek Kepimpinan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA di bawah Rangka Kerja Perkhidmatan Awam. Program EDP-SGO kali ke-28 dan EDP-MMO kali ke-29 itu diadakan pagi tadi di Universiti Teknologi Brunei UTB. Bertemakan Public Sector Innovation, program disertai oleh para pegawai dan kaki tangan kerajaan. Program dianjurkan oleh JPA dengan kerjasama UTB. Dr. Muhammad Saiful bin Haji Omar, Dekan Sekolah Pengkomputeran dan Informasi UTB selaku penyelaras program menjelaskan mengenai matlamat kedua-dua program tersebut. Di antara objektif program pembangunan eksekutif pada tahun ini adalah untuk menyokong fokus strategi Jabatan Perkhidmatan Awam, iaitu untuk menghasilkan perkhidmatan awam yang moden dan yang berkesan, yang menyokong pembangunan negara, dan juga untuk meningkatkan keberkesanan peraturan dan prosedur kerajaan untuk memastikan keputusan dapat dilaksanakan dengan segera untuk menyediakan perkhidmatan dan yang berkualiti tinggi. Semasa pandemik ini, norma baru bagi pengajaran dan pembelajaran adalah melalui online. Maka program ini juga akan melaksanakan blended learning. Beberapa program terutamanya facilitator antarabangsa akan menyampaikan online lecture dan aktiviti mereka melalui platform dalam talian. Program pembangunan eksekutif kali ini mendedahkan para peserta kepada lanskap dan strategi Brunei, bidang pengurusan dan operasi, bidang aplikasi, menjalani latihan amali, mengikuti sesi ceramah jemputan dan lawatan sambil belajar serta penulisan dan pembentangan kertas kerja dasar. Beberapa pemudah cara terlibat antaranya dari UTB, Blavatnik School of Governance, Universiti Oxford. Dengan adanya program ini diharap dapat memastikan keberkesanan program yang menyeluruh yang boleh memberi manfaat dan kesan kepada pelbagai lapisan masyarakat. Melalui program-program yang disusun di sini, peserta-peserta dapat meningkatkan kemahiran dalam mengenal pasti langkah-langkah dan teknik-teknik baharu di dalam organisasi civil servants. Program seperti ini adalah sangat baik bagi pegawai kerajaan. Ianya dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai dengan cara kaedah struktur kerajaan itu, dan supaya kita ni lebih fokus terhadap apa yang negara kita ni inspired to be. Sementara itu, program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai pengurusan pertengahan kerajaan di EDPMMO kali ke-30 dihasratkan untuk melahirkan para pemimpin yang berwawasan, kerja berpasukan, berkomunikasi dengan efektif, berfikiran positif dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Program berkenaan disertai oleh 25 orang pegawai pertengahan kerajaan dari beberapa kementerian. Program bertema inovasi diperkenalkan dan dibincangkan melalui beberapa modul serta aktiviti program. Inovasi dapat amat diperlukan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Program kali ini menekankan aspek pembelajaran interaksi dua hala antara tenaga pengajar dan peserta bagi melaksanakan kajian-kajian kes, pengalaman pembinaan semangat berpasukan dan belajar melalui jurulatih kepimpinan secara one-on-one serta kertas analisis dasar. Berkemampuan untuk memikirkan mengenai gaya kepimpinan dan membuat penyelarasan untuk menerajui pentadbiran negara dengan bijak antara objektif penganjuran program selama 3 bulan ini. Menerusi program ini, para peserta diharap dapat mengenal pasti peluang-peluang yang boleh diterapkan untuk negara dalam merealisasikan negara zikir, maqasid syariah dan wawasan Brunei 2035.
Dan juga insya-Allah pada minggu ini juga kami akan meneruskan pembelajaran mengenai dengan sistem pemerintahan kerajaan Brunei juga, sama ada ia dalam sejarah yang lama ataupun yang masa ini. Selepas kami menghabiskan program pembangunan eksekutif ini, kami harapkan akan dapat menerapkan sesuatu yang kami pelajari ini ke situasi ataupun ke keadaan sebenar dalam pekerjaan, dan juga sebagai persediaan kami untuk menuju kepada pekerjaan yang lebih mencabar lagi nanti, mudah-mudahan. Kesiapsiagaan dalam apa jua masalah yang akan dihadapi, terutama masalah kebakaran, dan meningkatkan kesedaran mengenai bahaya kebakaran antara peringatan yang ditekankan semasa taklimat keselamatan kebakaran yang diadakan oleh bahagian Perhubungan Awam Cawangan Operasi B, Pasukan Bomba dan Penyelamat. Taklimat berlangsung di Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kuala Belait. Taklimat seumpamanya juga menekankan semua pihak perlu menanamkan rasa bertanggungjawab dan mengambil berat tentang aspek-aspek keselamatan kebakaran. Taklimat berkenaan disampaikan oleh Bomba Kelas 1 Hussein bin Omar, Unit Perhubungan Awam Bomba Kuala Belait. Juga diterangkan ialah mengenai punca-punca kebakaran berlaku, beberapa cara-cara menyelamatkan diri daripada kecemasan kebakaran semasa cuaca ribut petir dan semasa terperangkap dalam arus deras. Taklimat dihadiri oleh 30 orang pegawai dan kaki tangan pusat berkenaan. Di samping taklimat, mereka juga diajar secara praktikal cara-cara mengangkat mangsa semasa kecemasan dan cara-cara menggunakan alat pemadam api yang betul serta selimut api. Pada pendapat saya, kepentingannya adalah sangat penting kerana kalau kita ni dah tahu cara menggunakan fire extinguisher ni orang, ada juga keburukannya. Macam apa yang akan diterangkan tadi, kalau tadi memegang salah, memegang fire extinguisher ni boleh mendatangkan masalah kepada tani lah. Dan kebaikannya supaya tani tahu bila masanya tani menggunakan fire extinguisher. 2,400 kilogram buah tin dijangka dihasilkan oleh Faza Enterprise bagi tahun ini. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui projek penanaman pokok tin berskala besar di atas tapak yang disediakan oleh pihak kerajaan pada masa ini. Pada masa ini, produk buah tin Faza Enterprise hanya dijual kepada orang persendirian. Bagi memastikan penghasilan buah tin yang berkualiti, syarikat ini menggunakan rumah pelindung hujan dan sistem fertigasi dan pembajaan yang bersistematik. Ladang buah tin Faza Enterprise terletak di atas tapak seluas 4 hektar di kawasan kemajuan pertanian KKP Tunku. Diusahakan oleh 3 anak tempatan, syarikat tempatan ini memulakan penanaman pokok tin yang pertama pada Ogos tahun lalu. Potensi untuk dikomersialkan dan boleh menghasilkan buah sepanjang tahun serta khasiat yang terkandung dalam buah berkenaan antara faktor mendorong mereka mengusahakan pokok tin. Dengan kerana pengalaman yang kami dapati itu, so kami bersepakat bertiga untuk mengapa kami bagus adalah membuka tanaman pokok tin secara besar-besaran sikitlah, kerana dapat dianukan sebagai komersial. Fakta utama yang mendorong kami untuk memilih menanam pokok tin adalah kerana kami untuk mendapatkan keberkatan buah tin ini, seperti mana yang kita ketahui bahawa buah tin ini adalah terkandung di dalam kitab suci Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Tin, yang mana mempunyai khasiat yang pelbagai dari segi perubatan dan kesihatan, di mana bukan saja buahnya, malahan daunnya juga dapat digunakan untuk kesihatan dan perubatan. Syarikat ini menggunakan rumah pelindung hujan bagi mengekalkan ketahanan buah dan menghindarkan serangan musuh tanaman. Pada masa ini, syarikat memilih varieti yang boleh menghasilkan buah yang banyak. Pada masa ini kami menanam dalam varieti yang agak tahan dalam segi penyakit dan mengeluarkan buah yang banyak, seperti varieti BTM6, Brown Turkey, Blackjack dan Masui Dupin.
MDA lah, MDA gelarnya. Jadi kami pilih variety tersebut adalah disebabkan oleh variety tersebut mengeluarkan buah yang banyak dan ketahanannya bolehlah dikatakan boleh menahan dari segi penyakit dan benda-benda yang telah menyebabkan kerusakan atas buahnya. Dari segi penyiraman dan pemejaan kami menggunakan sistem mitigasi dan menggunakan timer untuk mengeluarkan aliran pemejaan tersebut. Hasil bagi tahun pertama adalah dianggarkan sebanyak 2,400 kilo bagi 400 pokok. Syarikat ini berhasrat untuk mengeksport in the future dan pada masa ini masih menumpukan pasaran di tempatan. Dengan peluang yang diberikan oleh pihak kerajaan khusus Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan dari segi penyediaan tapak dan khidmat nasihat, syarikat ini berharap untuk terus memajukan ladang penanaman buah tin di negara ini bukan sahaja bagi pasaran domestik malah juga dapat menembusi pasaran luar negara. Yang Mulia melalui Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan kerana telah memberikan peluang untuk kami mengusahakan tapak pertanian ini. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan yang telah memberi khidmat nasihat kepada kami khususnya mengenai dengan penanaman dan penjagaan bagi serangan ataupun tumbuhan dan juga mengenai dengan pembajaan.